Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat datang. Okey, jadi kelas Selamat kita siang. malam ini kita akan mulakan awal sedikit. Okey, tapi sama je lah ya. Tapi sebelum mula kelas ya, suka cikgu ucapkan ya selamat tahun baru. Dah masuk 2022 dah kan. Tak lama lagi akan mula sekolah. Darjah pun akan masuk darjah baru ya. Alright. Tetapi kelas kita akan sambung seperti biasalah ya. Kelas kita akan sambung seperti biasa sebab apa yang cikgu ajar ni dia akan digunakan daripada kamu darjah 1 sampailah kamu tingkatan 5 nanti. InsyaAllah. Alright. Okay. Jadi kelas kita sebelum ini iaitu kelas terakhir tahun 2021. Kalau kamu ingat, kita ada belajar tentang subject verb agreement. Cikgu, jom kita ulang sedikit tentang topik ini, takut ada pelajar yang lupa ya. Jadi apa maksud subject verb agreement? Okay, jadi dalam sesuatu ayat dalam bahasa Inggeris akan ada perkataan-perkataan yang di mana mereka ialah subjek dan verb. Of course lah ada banyak lagi sebenarnya bahagian perkataan-perkataan dalam sesuatu ayat, tetapi subjek subjek ialah maksudnya ayat itu tentang siapa. Ayat itu tentang siapa ataupun ayat itu tentang apa. Okay? Jadi itu ialah subjek. Macam mana nak tahu apa itu subjek? Subjek ialah ayat itu tentang apa. Contohnya macam dalam contoh yang kita buat ini, the rabbits have a short tail. Jadi kita tahulah ayat ini tentang the rabbits. Kerana ayat ini ialah tentang the rabbits, maka the rabbits ialah dia punya subjek. Itu ialah cara untuk kamu tahu apa subjek ayat itu. Kemudian verb pula bermaksud kata kerja. Verb bermaksud kata kerja. Kalau subjek ialah topik ataupun fokus ayat itu, maka verb ialah kata kerja. Oh, yang baru join unit 10. Ada tak dekat dalam nota kamu? Unit 10. Okey. Sebab ini bahagian kedua dalam nota itu. Nota kamu habis dekat unit berapa ya? Sampai unit 8. Betul lah. Kamu dapat kamu buat yang unit 1 sahaja. Kamu tak terambil unit 2. Sekejap ya. Cikgu hantar dalam kalau cikgu hantar dalam grup WhatsApp tu kamu boleh dapat tak? Sekejap ya, cikgu hantar lagi sekali. Cikgu dah hantar dah sebelum ni, tapi kalau pelajar baru. Okey. Jadi dia sedang dihantar. Um,
Aiman Azizi, betul? Aiman Azizi. Aiman Azizi, siapa yang minta kamu masuk kelas ni ya? Ibu ke ayah? Ke siapa? Kejap ya. Bahagian ialah untuk bahagian dua. Kamu ada tak dekat dalam grup kelas English tahun 456, Aiman? Aiman Azizi. Yang awak punya tu chapter satu, yang kini kita dah chapter 2. Aiman, kamu ada tak dekat dalam grup kelas English tahun 456 tu? Cikgu dah hantar ya. Kamu tinggal nak download dah ambil saja. Okey? Ha, Cikgu akan sambung kelas. Ada. Okey. Jadi kamu boleh ambil lah daripada grup WhatsApp tu ya. Alright. Jadi subjek dan verb ya, dia mesti uh, bersetuju. Maksudnya sama. Ya, kalau subjek itu singular, ya, dekat sini kan, tulis kat sini dulu. Kalau subjek itu singular, maka verb dia pun mesti singular. Singular ini bermaksud satu sahaja, ya. Ada satu sahaja. Kalau subjek itu singular, verb dia pun mesti singular. Contohnya, the bird has. Burung itu memiliki, ataupun burung itu ada. Kalau dalam bahasa Melayu, burung itu ada, ya. The bird has. Kalau subjek itu plural, verb dia pun perlu plural. Plural ini maksudnya lebih dari satu. Contohnya macam the birds, apa tak? The birds, iaitu burung-burung, have. Kalau satu sahaja kita gunakan has, kalau banyak kita gunakan have. Jadi cara untuk kita tahu ialah cara untuk kita tahu ialah kalau subjek itu singular, maka verb dia kena ada s. Ya, saya ulang lagi sekali. Kalau subjek itu singular, verb dia kena ada s. Kalau subjek itu plural, maka verb tidak perlu ada s. Perlu ingat tu sahaja sebenarnya lah. Ya. Okey. Jadi sebelum ini kita ada buat sedikit exercise. Cikgu nak sambunglah dekat sini ya. Okay, exercise number 3. Circle the best answers. Alright. Jadi cara untuk kita menjawab soalan ini, okay, nombor 1 ni cikgu akan jawab sendiri ya. Nombor 1 ni cikgu akan jawab sendiri.
Nanti nombor 2 dan seterusnya cikgu akan minta pelajar jawab lah. Okay. Okay, number 1. Jamal blank to bed at 10 o'clock every night. Okay, dan dia punya pilihan dia ialah go, goes, went dengan is going. Okay, jadi first kali, nombor 1 kita kena tahu mana dia punya subjek. Okay, jadi kita tanya ayat ini tentang siapa? Ayat ini tentang si Jamal. Okay, jadi Jamal ialah dia punya subjek. Kemudian kita tengok verb dia apa? Apa dia punya kata kerja yang hendak digunakan dalam ayat ini? Kalau dalam ayat ini, dia punya verb dia ialah go, iaitu pergi. Ya? Verb dia ialah go, iaitu pergi. Kemudian, Jamal ini ada seorang sahaja. Kan? Jamal ini ada seorang sahaja. Jadi, Jamal ini ialah singular. Maka, sebab Jamal itu ialah singular, maka dia punya verb dia kena tambah S. Maka, jawapan dia ialah goes. Jamal goes to bed at 10 o'clock every night. Ya, jadi jawapan dia dekat sini ialah goes. Okey. Faham tak? Pelajar yang tidak faham tolong angkat tangan. Ya. Kalau tidak faham tolong angkat tangan. Tak apa, kalau tak faham tak apa. Angkat saja tangan, nanti cikgu akan ulang lagi sekali. Okey. Tak ada soalannya? Semua faham? Okey, kalau semua faham, cikgu nak tanya, apa masalah dengan soalan nombor 1? Betul tak cikgu buat? Sebab bulat di petak. Apa dia? Tolong angkat tangan ya kalau nak jawab. Nur Zufairah. Sebab cikgu buat petak. Apa masalahnya kalau cikgu buat petak? Selalunya bulat. Zufairah. Tak tahu? Okey. Alahai, siapa namanya? Cikgu tak ingat lah. Apa dia? Ulang lagi sekali. Yang adiknya si Zufairah tu. Sebab arahan dia cakap. Jadi, sepatutnya macam mana? Kena bulatkan. Betul Harith. Tapi Harith kena nak jawab, tolong angkat tangan ya. Itu pun nak kena dengar arahan juga tu Harith. Arahan dia kata angkat tangan dulu sebelum jawab. Okay. Alright. Jadi arahan dia kata circle the best answer. Circle ni maksudnya bulatkan. Jadi, kalau cikgu buat petak macam tadi tu, walaupun jawapan cikgu betul, kalau cikgu yang tanda kertas ni, cikgu kena buat salah. Ya. Sama juga kalau pelajar buat kalau pelajar buat bulat macam ni tapi lepas tu dia kosongkan, dia penuhkan dalam tu. Kan ada pelajar yang suka buat macam tu kan? Dia buat bulat, lepas tu dia penuhkan dalam tu. Tu pun tak perlu, ya. Cuma bulatkan sahaja. Kalau arahan dia kata bulatkan sahaja. Ya. Okay. Kalau sekat-sekat mungkin kamu punya connection tak elok kot. Cikgu okey aja dengan semua orang. Alright, jadi inilah cara dia nak menjawab soalan macam ini. First kali kamu tengok apa dia punya
subjek. Kemudian kamu tengok apa dia punya verb. Kemudian kamu tengok subjek itu singular atau plural. Kalau dia singular, tambah S. Kalau dia tak singular, tak payah tambah S. Alright? Okay. Jadi, nombor 2. Siapa yang nak jawab? Ada tak yang nak cuba jawab? Angkat tangan. Cahaya. Apa nama you? Cikgu dah lupa lah. Basit. Basit. T ke K? T. T T. Kan? Basit dengan T kat ujung kan? Okay. Okay, very good. Basit. First kali cikgu nak tahu mana dia punya subjek? He. He. Okay, the subject is he. Very good. Nombor 2, apa dia punya verb? Das. Do ya, do. Do. Dia punya verb dia ialah do. Kemudian he itu singular atau plural? He itu Plural. ulang balik? Plural. Plural? Singular satu. Plural lebih dari satu. Singular. Jadi kalau singular perlu tambah S ke tidak? Perlu. Jadi jawapan dia ialah He does. Ya, jadi jawapan dia ialah A. Okay, very good. Okay, jadi itulah cara dia. Ya, itulah cara dia untuk menjawab soalan seperti ini ya. Jadi jawapan dia ialah he does not like rambutan. Jadi dekat dalam kurungan ni kamu tengok apa dia punya verb dia lah. Ya. Jadi dekat dalam kurungan ni kamu tengok apa dia punya verb dia. Kan? Okay. Kalau ada pelajar yang tidak faham, tolong angkat tangan. Okey. Soalan nombor 3. Haris. Cikgu nampak kamu tadi. Jawab. Haris. Ya. First kali. Mana dia punya subjek, Haris? Subjek dia play. Kalau okey, subjek ni bermaksud ayat itu tentang siapa? Fadil. Jadi ayat ini tentang Fadil, maka Fadil ialah subjek dia, alright? Okey, kemudian apa dia punya verb? Like. Like, ya, verb dia ialah like. Kemudian Fadil itu singular atau plural? Singular. Singular. Jadi jawapan dia ialah C. Likes. likes. Kena tambah S sebab Fadil itu singular. Maka jawapan dia ialah Fadil likes to play in the rain. Okay, very good. Okay, soalan nombor, kalau kamu tengok soalan 1, 2, 3, dia punya subjek dia ada dekat depan. Soalan nombor 4, subjek dia bukan dekat depan. Sampai pukul 9, Aiman. Kalau kamu tengok soalan nombor 4, subjek dia bukan dekat depan. Ada tak yang nak cuba jawab nombor 4? Nak cuba lagi, Haris? Boleh. Okay. First kali, mana dia punya subjek? Ayat ni tentang siapa? Atau tentang apa? Day. Days. Ya. Ayat ini tentang days. Sebab ayat ni kata ada 7 hari di dalam satu minggu. Jadi sebenarnya ayat itu sebenarnya ialah tentang days. Ya. Okey. Jadi jawapan dia apa, Haris? A.
Is. A, ya ke? D. Ha, they itu singular ke plural? Plural. Plural. Jadi kalau plural, kita tak guna is, kita guna are, ya. R. Kita guna are. There are 7 days in a week. Dan dia punya verb dia sebenarnya ialah be. Tapi yang ini mungkinlah pelajar tak belajar lagi, ya. Verb to be ni kita tak belajar lagi. There are 7 days in a week. Ya, ada 7 hari di dalam satu minggu. Jangan buka suara ni. Kenapa tu? Okey. Nombor 5. Ada tak yang nak jawab? Kena bagi cikgu jawab je. Tak apalah, cikgu jawab je lah, ya. Cikgu jawab sampai habis. Okey. Nombor 5. Dia punya subjek dia ialah Nazliah. Sebab Nazliah ini seorang sahaja, maka dia punya jawapan dia ialah dia punya first kali, dia punya verb dia ialah have. Ya. Kemudian dia punya jawapan dia sebab dia seorang saja ialah has. Nazliah has a pink dress. Sebab Nazliah ini seorang sahaja, maka dia punya verb dia kena ada s. Ya. Okay. Alright. Okay, nombor 6. Dia punya verb, dia punya subjek dia ialah I, iaitu saya. Maka dan dia punya verb dia ialah brush. Okay. Kalau biasanya saya bermaksud seorang sahaja, betul tak kan? Seorang sahaja. Tetapi I ialah istimewa, ya. Perkataan I itu istimewa. Kalau ada perkataan I dekat situ, maka dia secara automatik menjadi plural. Kalau ada perkataan I sebagai dia punya subjek, maka dia punya subjek dia automatik menjadi plural. Jadi, walaupun I ini seorang sahaja, tetapi verb dia tak perlu tambah S. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi jawapan dia ialah brush juga. Ya, I brush my teeth every day. Tak perlu tambah S sebab I ini dikira sebagai plural. Ya. Jadi jawapan dia ialah A. Kemudian nombor 7. Okey. Dia punya ini ialah sebuah soalan, ya kan? Kamu nampak kan? Ini ialah sebuah soalan. Ya, adakah kamu do you visit your grandparents every week? Adakah kamu pergi menziarahi, ya, atuk nenek kamu setiap minggu? Jadi sebab ini ialah soalan kepada seseorang, maka orang itulah dia punya subjek. Maka dia punya subjek dia ialah you. Ya? Subjek dia ialah you. Sama juga dengan I, kalau ada you, dia automatik menjadi subjek yang plural. Sama juga dengan I, you ialah subjek yang sentiasa plural. Maka dia punya verb dia dekat sini ialah do. Dan dia punya jawapan pun tak perlu tambah S, do. Ya. Jawapan dia ialah do. Sebab walaupun kamu sedang bercakap dengan satu orang sahaja, kalau perkataan you itu mesti menjadi plural. Sama juga dengan perkataan I. Alright?
Okey. Nombor 8, subjek dia ialah Abdullah and Fadilah. Ada dua orang, maka dia ialah subjek yang plural. Sebab dia ialah subjek yang plural, verb dia tidak perlu tambah S. Maka jawapan dia ialah go. Nombor 9, dia punya verb dia ialah want. Dan dia punya subjek dia ialah she. Maka she ini seorang sahaja. Jadi dia punya verb dia pun mesti singular. Kalau singular, kita tambah S. Jawapan dia ialah she wants some money now. Kemudian nombor 10, Kamaluddin seorang sahaja, maka dia ialah singular. Singular kena tambah S, watches television every night. Okey. Jadi itulah cara untuk menjawab. Itulah cara untuk menjawab. Exercise number 4. Okay, jom kita buat ni cepat-cepat. Exercise number 4. Underline the correct verb so that it agrees with the subject in each of the sentences below. Samalah kan? Ada dia punya subjek, ada dia punya verb, kena pilih yang mana satu betul. Okay, nombor 1, my student is ataupun are a hard working student. Dia punya subjek dia ialah student, maka sebab dia seorang sahaja, ya, dia ialah is. Ya. Ya, Basit. Are you okay? Okay. Sepatutnya kita underline ya, baris di bawah is a hardworking student. Alright. Question number 2, the girls. Plural ya, girls. Budak-budak perempuan lebih dari satu, jadi ialah are. Santi, seorang sahaja, has. I, automatik menjadi plural. Kalau plural tak payah ada S. Teach. Elephants, ya, gajah-gajah lebih daripada satu. I, plural, tak payah ada S. Have. The Form 3 Wira students, lebih daripada satu, tak payah ada S. Army, Rashid and Yahya, 3 people, plural, tak payah ada S. Nurul Huda, singular, is. Okey, nombor 10. Dia punya subjek dia ialah the competition. Singular atau plural, class? The competition. Competition maksudnya pertandingan. Singular atau plural? Kelas? Bukan plural. Kalau plural, mestilah ada S di belakang dia. Kan? Satu, kalau satu competition,
Kalau lebih dari satu, competitions. Ya, jadi jangan terkeliru dekat situ ya. Jangan lupa kalau noun lebih daripada satu, kena ada S. Ya, kalau noun lebih daripada satu, kena ada S. Okay. Jadi ini ialah the competition. Pertandingan itu. Satu sahaja pertandingan. Maka kita gunakan is. Okey. Kalau tiada soalan, ada soalan tak? Tak ada. Okey, kalau tiada soalan, kita boleh pergi ke bahagian yang seterusnya. Sekejap ya. Okey. Unit 11. Okay. Auxiliary verbs or modals. Yeah. Auxiliary verbs or modals. Okey. Okey, yang ini tolong beri perhatian sikit ya. Yang ini agak tak bukanlah susah tapi dia ada banyak ya. Okey. Auxiliary ni, first kali perkataan auxiliary ni. Pelajar ni bila dia nampak ada perkataan yang ada X dengan yang ada Y, dia terus takut. Dia nampak ada perkataan yang ada X dengan yang ada Y, terus dia takut. Jadi first kali cikgu beritahu kamu apakah maksud auxiliary. Auxiliary ini bermaksud tambahan ataupun bantuan. Itu sahaja ya. Auxiliary ini bermaksud tambahan ataupun bantuan. Itu sahaja sebenarnya ya. Soalan nombor 10 tadi apa? Is. Aiman. Soalan nombor 10 is ya. Okay. Alright. Jadi, auxiliary verb bermaksud kata kerja tambahan. Ya, kata kerja tambahan ataupun kata kerja bantuan. Sama jugalah maksudnya dengan modals. Modals dan auxiliary verb maksudnya sama. Ya, mereka ialah perkataan-perkataan yang kita letak sebelum kata kerja. Ya. Ya, tolong beri perhatian kepada perkataan ini. It is always before a verb. Dia sentiasa berada di belakang kata kerja. Contohnya macam she has done her work. Ya, dia telah menyiapkan kerja dia. She has done. Okay. Jadi dekat dalam ayat ini, dia punya verb dia ialah done. Okay. Done ini ialah dia punya verb dia. Kita kecilkan sikit. Done ini ialah dia punya verb. Kecilnya, besarkan sikit. Kemudian, dia ada lagi satu verb di belakang dia dan itu ialah namanya auxiliary verb. Ya, she has done her work. Dia telah menyiapkan kerja dia. Jadi, dia punya kata kerja dia ialah menyiapkan ataupun siap. Kan? Itulah maksudnya done. Siap. Dia telah menyiapkan kerja dia. Jadi, kenapa ada auxiliary verb ini? Ya, kenapa ada auxiliary verb ini? Kerja dia ialah
Okay, ini ialah dia punya kerja dia. It regulates the tense of the sentence. Dia memberitahu kamu tense, iaitu bila ayat itu berlaku. Contohnya, kamu ingat tak? Ada 3 tense kan? Past tense, iaitu masa lepas. Present tense, iaitu masa sekarang. Dan future tense, iaitu masa akan datang. Jadi, kerja auxiliary verb ialah memberitahu kamu bila sesuatu itu berlaku. Contoh dia, we could see the sun rising in the east. Kami boleh melihat matahari yang terbit di arah timur. Ya kan? Matahari terbit di arah timur. Dan ayat tu kata kami boleh lihat atau kami boleh nampak. Tapi kalau kamu tak ada benda ini, kamu tak tahu bila ayat itu berlaku. Ayat itu sedang berlaku sekarang ke? Ayat itu berlaku dulu ke? Jadi sebab itulah ada auxiliary verb iaitu could. Supaya dia menjadi past tense. Iaitu benda itu berlaku di masa lampau. Ya? Harap pelajar boleh faham. Kejap. Okay, lepas tu bertepi. Alright. Dan auxiliary verb ni ada banyak lah ya. Sebenarnya lebih daripada ini pun ada sebenarnya. Lebih daripada ini pun ada sebenarnya. Tetapi first kali ada dua perkataan yang biasanya kita guna sama, tetapi sebenarnya maksud dia berbeza. Contohnya, Nur Zufairah, kalau kamu dalam kelas, kemudian kamu nak pergi ke tandas, kamu cakap apa? In English. Please, I go to toilet. Macam mana? Allah, terkeluar lah. Dia salah tekan. Haris, kalau kamu nak pergi tandas dalam kelas, kamu cakap apa Haris? Bahasa Inggeris. Sekejap ya. Okey. Oh, tu kawan kita dah ada tulis dekat dalam chat tu. Teacher, may I go to toilet? Yang tadi angkat tangan tu ada soalan ke? May I? Okay. Jadi, itu ialah cara tulis yang betul. Ada pelajar yang kata, can I go to the toilet? Itu ialah kurang sesuai. Sebab beza antara perkataan can dan perkataan may. Ya, perkataan can maksudnya benda itu boleh, maksudnya benda itu mungkin berlaku, maksudnya benda itu boleh berlaku. Kalau kamu kata can, kamu dia ialah perkataan yang kurang sesuai untuk kamu gunakan apabila kamu nak minta izin. Apabila kamu nak minta izin, kamu gunakan may. Kalau dalam present tense, can dan may. Kalau dalam past tense, could dan might. Okey. Alright. Jadi yang kotak yang di bawahnya itu menunjukkan jenis-jenis models yang kamu boleh gunakan.
Ya, contohnya will, would, could ataupun can kamu boleh gunakan to ask for assistance, untuk meminta pertolongan ataupun to ask polite questions untuk menanya soalan pun boleh. Kemudian have to ataupun must ataupun need to express necessity. Okey. Cikgu tulis maksud dia satu-satu ni kat sini ya. Okey, to ask for assistance ialah untuk meminta bantuan. To ask polite questions, untuk menanya soalan. Dengan beradab. Kan? Polite ya, polite, beradab. Okey. Kalau pelajar tak tahu apa maksud ayat-ayat itu, boleh salin lah. Ya, boleh salin. Kemudian, have to, must dengan need digunakan to express necessity. Bermaksud untuk menunjukkan keperluan. Ya, contohnya macam I have to call my mother. Saya mesti menghubungi ibu saya. Yang cikgu kalau kamu dah tahu maksud dia, tak apalah. Tapi kalau kamu tak tahu, tolong salin. And then perkataan should ataupun ought to digunakan to express advice. Maksudnya untuk menghulurkan nasihat. Itulah. Nasihat. Kalau kita nak menghulurkan nasihat, kita gunakan should ataupun ought to. Ya. Contohnya, you are tired, you should take a rest. Kamu sudah penat, kamu patut berehat. Kan? Nak nasihat ya. Okey, sementara kamu salin, cikgu nak pergi ke bilik air sekejap. Kejap lagi cikgu datang balik. Kita sambung ya, insya-Allah.
Okey. Cikgu dah kembali. Alright. Ah, sebelum 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 cikgu pergi ke soalan-soalan, ada pelajar ada soalan tak? Ataupun kalau ada pelajar yang tidak faham, tolong angkat tangan. Okey, kalau tidak ada, jom kita sambung. Alright. Exercise nombor 1 ni dia suruh baca je kan, tak ada masalah kan. I am going jungle trekking tomorrow. The boys are camping beside the river. Ya. He will be cutting the grass on Sunday. All newspapers can be recycled. We could see the rainbow after the rain. The workers had cleaned the drains last week. The strong wind has blown the dried leaves away. The flood victims have gone back to their houses. We must keep our school clean. The flowers were planted all along the garden path. Okay, kemudian exercise 2. Fill in the blanks with the correct verbs given in the box. Okay. Sebab sebab perkataan-perkataan ini dia menunjukkan masa. Dia menunjukkan masa. Jadi awak boleh guna lebih daripada satu. Awak boleh guna lebih daripada satu jenis satu perkataan untuk menunjukkan bila benda itu jadi. Mari cikgu tunjuk dia punya contoh. Okay, tengok soalan nombor 1. This man blank working as a lawyer in the same firm where my father works. Okay, jadi ayat ini kata lelaki ini bekerja di tempat yang sama di mana ayah saya bekerja. Jadi untuk